90. Okey. Yang ini kalau you tengok daripada soalan kita, paksi surut dia akan berada di sebelah kanan. So our adjustment is kita kena rapatkan ke sebelah kiri lah. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sambil tu tolong baca soalan kehendak dia adalah apa. Okey, tadi soalan 8 dia adalah Cavalier. So dia penuh. Tapi kalau yang 9 pula, kalau you perhatikan di sini dia adalah apa tu? Ya. Yang ini baca dululah. Hitam lah pula. Okey, baca dulu. Dia adalah oblique cabinet. Kalau dia cabinet, dia adalah separuh pengiraan untuk paksi surut dia. Yang lain-lain tu remain the same. Awak jangan pergi squeeze dia half-half pula. Tak ada. Dia sebelah sini je yang akan squeeze ataupun divide by 2. Okey, separuh 1/2 daripada depth dia. Okay, so again we have to calculate this as a 1, 2, 3, 4, 90. So our adjustment here is a 90. Siapkan kotak asas. Okay, kotak asas. Katalah kat situ Hopefully muat Takut tak muat pula. Somewhere like this lah. Muat tak 90 kita? Sekejap Okay, muat. Saya tanda sikit. Sekejap. Mana pen? 90. Let's say saya guna kat 10 dengan 2. So itu adalah kita punya sekejap. Mana boleh kat situ 90 kan? Di satu lah. Okay, so tu adalah 90 kita. And then we have to proceed with tinggi berapa kita ada? Kelas, tolong kira sekejap. How many do we have for our height here? 6. Berapa? 6. Betul? 6. Okay, 6. Okay, so kita sukat 6. Tak cukup lagi. Okay, calculate balik 6 kita dekat sini. Sekejap. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay, 6 di situ. Tepi sekejap. Ni, sini. Okay, siap-siap. Awak lukis tak? Kau tengok je. Okey, kita dah siap kotak asas sebelah sini dan jangan lupa yang di sebelah kanan. Okey, belah kanan. Tu lukis je dulu, bagi panjang garisan binaan, tak ada masalah. Kejap lagi kita akan buat pengiraan dia. Ini cara awak nak sediakan kotak asas awak lah. Oh, tak cantik, tak ngam. Drawing awak pun kena betul-betul tepat Kalau dia dekat intersection, make sure dia disambungkan ke intersection lah. Okay. Okay, sekarang adalah part untuk kita tentukan bahagian paksi surut kita. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Am I right? We are having here as a 100 mm. So what are we going to do here is, kita akan sukat dia sebanyak berapa? Berapa? Tadi ada 100 kan? Kita terpaksa sukat berapa? Kelas?
Hello? Hello? Are you there? Hello? Ya, Oh, tak ada. Berapa? Berapa nak ambil ukuran untuk paksi surut? Kita ada oblik kabinet ni. Berapa nak ambil ukuran? 5. Yes, kita akan ambil 50. Okay, so we draw 50. Kita dapatkan ukuran 50. Ni kalau you tak nak tanda, you nak terus pakai set square pun tak ada masalah. Saya tanda teruslah. Okay, sebab nak keluarkan alat satu hal lah. Okay, simpan. So, kita dah dapat kotak asas. Sekejap. Dia tak nak keluar, biar dia. Kita panggil aja semula. Okay, garisan. Sekejap, tercunting. Okay. Ni dah tertanda, dah terhilang lah pula. Sekejap. Okay, sekejap Tadi kita suka berapa tadi? 50 kan? Tak apa, kita call balik je. Okay. Ambil balik ukuran 50. Check. Yes, 50. Di sini. So, sambungkan untuk dapat kotak asas dia. Ni Another one is this one. So, kita dah siap kotak asas. So, dia akan jadi shot di sini separuh lah. Instead of dia adalah 100 mm. So, disebabkan dia adalah kabinet. Ni dia adalah kabinet. Ni. So, make sure awak baca soalan dia betul-betul. Apa kehendak soalan. So, kalau dia kabinet, make it separuh lah. Separuh dari hanya paksi surut sahaja. Tak melibatkan pandangan hadapan dia. Ketinggian pun tetap yang sama. Yang berubah adalah pada kedalaman. Kedalaman di sinilah dia akan efek kat sini dan di sini. Okey, side sinilah. Merujuk pada bahagian ini juga. Kalau you perhatikan pada pandangan atas dia. So, di sini macam mana cara kita nak tackle soalan? Kita nak tackle soalan macam mana bentuk dia tak nampak di mata awak. Okey, macam ni. Okey, let's say saya highlightkan ni sebagai permukaan ini. Okey. Okey, permukaan ni. Ini adalah bahagian paling hadapan. Kenapa saya terus highlightkan bahagian itu, nak tunjukkan kata kita nak follow garisan tu. Sebab garisan tu berada betul-betul di permukaan hadapan, iaitu di bahagian surface yang 4 segi di sini. Nampak ni? Okey. Dia berada di sini. Tapi dia tak menggunakan keseluruhan permukaan. Dia hanya menggunakan berapa ni? 90 ke? 90 kali dengan 20 sahaja. So dia berada betul-betul di bahagian bawah dia. So kita sukat je lah. Okay. Kita akan ambil ukuran tinggi Tinggi dia 20. So saya sukat 20. Okay. Tandakan kedudukan mana letaknya 20 kita tu. Sini satu. Nampak?
So keluarkan balik peralatan ni Garisan binaan ni. Boleh? Tertebal pula. Kenapa dia tebal? Sekejap. Binaan binaan tak boleh tebal. Ni garisan binaan dia. Boleh nampak So, ini dah satu part yang awak dapat. So, ini dah memang merujuk pada yang ini, bahagian sini. Nampak? Kita dah dapat pamerkan ataupun awak tonjolkan bahagian paling hadapan menggunakan satah paling hadapan yang kita ada. Berhadapan betul-betul pada mata kita. Pandangan mata kita dengan permukaan yang color light chalk di situ, light coklat di situ paling hampir. Bahagian permukaan yang di sebelah belakang-belakang tu jangan buat dulu. Sebab dia berada di sebelah belakang. Kita nak tunjukkan apa-apa surface yang berada di sebelah hadapan kita dulu. Boleh nampak tak part yang ini? Yang color coklat light ni. Boleh kelas? Boleh tak? Boleh. Okey. Sekarang kalau diperhatikan pada sisi pula, kita ada permukaan yang berbentuk huruf L. Nampak tak L? Kebiasaannya ada rajah yang akan melibatkan bentuk L. L ni dia pula berada di mana? Dia berada pada kedudukan di sini. Kejap, saya highlightkan. L pula dia berada pada side sini. Nampak? Kalau tengok daripada pandangan atas tu, L shape tu dia berada pada permukaan di sini ataupun satah di sini. L ni. L ni kita dah boleh melukis sebab dia berada betul-betul di atas satah yang di sini. Satah pada paksi surut. Dia betul-betul menggunakan satah. Macam mana saya tahu? Sebab saya refer pada garisan ni. Nampak ni? Kuning dan yang ini kuning keseluruhan. Dia ada connection lah, ada relation antara ini dengan yang ini. Okay, dia related ni. Okay, so kalau kita dah tahu dah dia berada di sini, so kita tengoklah berapa permukaan ataupun berapa luas yang dia nak gunakan untuk yang color kuning. Jadi kita keluarkan balik lah kita punya 45 tadi. Set square. Kita lukis dulu. Garisan binaan di sini. Lukis je dulu. Okay. Dan kita kena tahu juga. Di sebelah bawah dia gunakan habis ni. Nampak ni? So daripada sini sampai ke sini. Memang permukaan yang color kuning. Okay. Bahagian atas ni di sini. Okay. Berapa kalau kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul tak 7? Betul tak 7? Kira tak? 7, 7. Boleh ke kelas? Tak nyaut pun. Betul cikgu. 7 kan? Jadi disebabkan soalan kita adalah oblique cabinet, 7 kena dibahagi 2. So kita akan dapat, inilah 70 tadi bahagi dengan 2 kita akan dapat 35 mm. So kita tandakan. Boleh? Dan kita akan sukat pula ni daripada bawah sini ke atas sini berapa? Sebanyak 1, 2, 3, 4. 4 ni nak potong ke dia remain as 4? Kelas? Ukuran dia berapa? 4 ke 2? Untuk tinggi. 4 juga. Ya, dia akan guna 4 juga. Dia tak boleh guna selain daripada 4. Boleh So, ni akan dilukis sebagai garisan binaan. Okey. Saya sekarang fokus nak dapatkan line ataupun shape yang berkala kuning. L shape. So, saya dah dapat color kuning. Saya dah dapat dah kuning. Nampak tak?
Cuma apa yang saya dapat sekarang adalah dalam orang kata apa, bukan 3D lagi. Dia ada skeping-skeping gitu je. Dia tak boleh stand lah. So kita kena dapatkan keseluruhan bongkah tersebut. Tapi macam mana cara nak dapatkan bongkah tersebut? Secara keseluruhan. Okey. Kita tengok pula pada bahagian sini. Okey. Di atas yang color kuning tu kita ada apa? Kita ada, let's say I just highlight this as a warna biru. Okey, macam mana pula awak nak tahu biru tu ada kat mana? Macam mana you nak tahu biru duduk kat mana? Boleh tak biru saya berada pada pada apa ni orang kata overlap dengan yang color kuning kat sini? Boleh tak? Kelas. Maksudnya biru saya tu ada kat sini, secoet di atas ni. Contohlah nak bagi awak tengok. Okay, let's say lah. Katalah saya sambungkan line kat sini. Okay, so my biru ada kat sini. Betul ke salah? Bagi awak fikir. Betul salah? Betul salah ni? Cepat-cepat. Salah. Salah, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Okey, bila ada garisan di sini, nampak ni garisan pada sekejap, kita highlightkan sedikit pada awak. Bila ada garisan, nampak ni? Garisan ni, sini. Ni Bila ada garisan perantaraan antara kuning dengan biru, kalau you kata bongkah awak tu biru berada di atas dia, straight macam ni sahaja, dia tak boleh dipisahkan oleh garisan objek. Nampak tak? Pada satu SATA tak boleh ada garisan objek yang memisahkan dua bahagian. Nampak jelas tak? Dia tak boleh berada pada satu flat ataupun pada satu SATA sahaja. Biru ni kena berada di sebelah belakang sedikit. Barulah boleh garisan objek ni dilukis. Nampak? Boleh faham itu? Hopefully faham So, yang biru ni akan terpapar di side sebelah sini. Di garis side ini. Dia merujuk pada bongkah yang di sini. Kalau you tengok permukaan dia adalah yang ini. Nampak tak dia punya connection between these three. The blue one, okay, the line is refer to this part, and then as for our plan, pandangan atas dia akan berada pada sini. Nampak tak? Clear tak? Ni saya baru pergi pada garisan. Garisan biru tu ada kat mana? Kalau biru tu merujuk pada garisan yang mana satu? Pada pandangan atas dan juga pada pandangan hadapan awak. Boleh So sekarang kita nak highlightkan yang color biru. Boleh? So nak highlightkan color biru macam biasa kena awak keluarkanlah jangka lukis. Kita akan ambil ukuran ini. Ukuran pada kelebaran tak berubah apa. Nampak tak? Dia remain as apa yang ada pada paparan kita lah, pada pandangan hadapan ataupun pada pandangan atas. Okay, so apa ukuran dia adalah, kalau saya kira kat sini dia adalah 40. So, I just refer to 40 here. Is it 40? 39. Okay, 40. And then kita akan nak ambil ukuran disebabkan, sini ambil ukuran sini 40. Okay, letak betul-betul dia. Tandakan dia sebagai 40. Okay, sini 40. Okay. Dah tanda 40 kat situ. Sekarang saya nak kira pula berapa dia punya kelebaran dekat sini, dia punya kedalaman di sini. Kedalaman di sini kalau you kirakan dalam drawing awak berapa dia ada? Can you please check it out? Hurry up. Berapa ukuran kedalaman untuk yang fokus pada yang color biru? Ataupun tak nampak di situ, tengok di sini je. Dengan sisi. Berapa kotak kita ada? 3. Tapi boleh tak awak ambilkan 3? Soalan dia. Boleh tak gunakan 3? Tak. Tak boleh. So apa ukuran kita nak ambil?
1,5. Ya, kita akan ambil. Sekejap dia lari. Daripada 30 dibahagikan 2. Kita akan dapat 15. Cucuk kat sini. Okey, dah pun ambil ukuran tu. Nampak? Saya dah ambilkan ukuran 40 dan juga 15. Saya akan ambil 15 sahaja. Saya tak akan ambil dia sebagai 30. Sebab ini melibatkan kedalaman pada paksi surut. Jadi, macam biasalah keluarkan semula punya ni Okey. Sebab kita nak dapatkan oblik kita. Risau oblik. Sini pergi ke. Sekejap. Ubahlah pula. Okey. Ni Okey. And then you punya T-square jangan lupa bahagian sini. Okey. So kita dapat permukaan bahagian atas di situ. Nampak tak? Tapi bahagian ni bukan merujuk pada permukaan exactly di situ. Kenapa kita tak boleh nak highlightkan ni sebagai apa ni yang saya highlightkan colour biru kat sini? Sebab apa tak boleh? Anybody can explain? Kenapa saya dapat dah kotak ni? Saya dah dapat dah keluasan dia. Tapi saya masih tak boleh nak ambil ukuran ni sebagai ukuran yang sebenar dia. Kenapa? Saya tak boleh letak yang colour biru kat sini. Ni. Saya tak boleh letak kat sini. Sebab apa? Why? Nak awak kena fikir sikit. Kenapa tak boleh saya highlightkan tu sebagai colour biru? Sini Pandang atas saya di sini. Nampak ni. Pandangan sisi saya biru di sini. Tapi pandangan hadapan saya tak boleh highlightkan saya tak ada surface dia. Saya cuma ada line. Okey, di sini kenapa saya tak boleh highlightkan dia sebagai biru macam ni? Sebab apa? Anybody can explain? Kak. Fikir-fikir sikit. Kakak diam dah ni. Hello? Macam mana awak nak buat ni? Hurry up. Sebab dia ada slide macam tu. Sebab dia ada? Dia ada macam sengit tu. Dia ada dia panggil sengit. Okey, dia ada garisan condong. Macam mana? Nampak tak? Bila dia condong, dia bukannya berada exactly betul-betul di atas pandangan hadapan di sini. Nampak ni? Dia condong. Jadi kita tak boleh nak highlightkan di sini. Nampak? Itu cara kita nak tackle lah. Sekejap saya buang balik semua. Aku confused. Okey. Dia tak bolehlah berada exactly dekat sini. Nampak tak? Walaupun ukuran dah pun kita ambil, tapi dia bukan sebenarnya berada exactly rectangle di atas sini. Dia kena condong. Okey. Nak dapatkan condong, kita tak tahu ukuran dia. Tak payahlah nak kira teorem Pythagoras ke apa ke. Kita ambil shortcut. Okey, kita ambil jalan yang lebih mudah. Kita cuba habiskan ataupun selesaikan part yang ini. Okey, kalau saya highlightkan ni sebagai hijau, dia akan ada kat sini . Nampak ni? Bahagian sini Okey, bahagian yang hijau ni, dia adalah pada permukaan. Sekejap. I need to show you one by one. Okey, di sini. Dia berada di situ flat. Rata, tak condong. Kita siapkan yang itu dulu. So, we proceed.
untuk dapatkan yang color hijau dulu. Okay, so as usual lah. Kita akan keluarkan ini. Nampak ni? Ni kita punya T-square. You gariskan sahaja dia punya garisan binaan. Macam ni satu. Bahagian sini satu. Gariskan je dulu. Sekejap kita akan ambil ukuran. Okay, tu satu. And then alang-alang dah ada kat bawah ni kita teruskan je lah. Kot-kot sat lagi nak guna kan dekat bucu. Okay. Okay. Kita dapatkan dulu bahagian yang color hijau. Bahagian color hijau dia ada lowered daripada yang biru tadi. So sini bahagian yang biru dia bawah sikit dia betul-betul berada di atas line yang color ni lah kuning kita. So hijau akan berada di sekitar ini. Berukuran. Ukuran dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 50 dia tak ada sebarang orang kata perubahan apa. Kita suka dia betul-betul 50. Nampak ni? So kita nak menanda bahagian hujung ni ke sini. Nampak ni? Saya suka ni sebagai 50. Boleh Boleh nampak So kita tanda 50 kat sini satu. Dan di sini satu juga adalah. Kalau tak tanda pun tak apa kat sini you boleh terus bawa you punya set square. Okay, simpan. Keluarkan semula. Okay, ni kita nak dapatkan permukaan hijau. Fokus adalah permukaan hijau. So kita siapkan sini. Kita buat satu persatu. So apa yang kita dapat di sini adalah permukaan yang color hijau. Nampak ni? Ni. Kita dah dapat. Nampak satu persatu kita pergi. Okey, berbalik kepada permukaan biru kita. Nampak permukaan biru? Ni kat sini. Disebabkan dia condong, ukuran tadi kita dah ambil hujung ke sini. So langkah yang seterusnya adalah menyambungkan bahagian ni pergi ke sini. So bahagian ni kita dah dapat untuk permukaan condong. So kita dah boleh highlightkan tu sebagai ni lah, di surface as the blue one. Nampak ni? Yang ini adalah permukaan yang biru tadi. So dia dah wujud di sini. Itu cara kita nak selesaikan garisan kita satu persatu. Okey, setakat itu awak ada sebarang masalah tak? Hello? Hello? Boleh? Pakai senyap dah. Boleh cikgu. Boleh Okey, kena tengok betul-betul lah. Sekejap lagi ada yang tak dapat buat. Okey, sekarang kita nak lengkapkan sebab kita nak merujuk pada permukaan ni pula. Pada pandangan hadapan, saya nak cuba dapatkan this part pula. So nak dapatkan itu, kena sambungkan lagi lah garisan-garisan binaan. Nampak ke sini. Okey, samping tu kena bawa juga 45 kita. Okey, ke sini. Okey. Ada lagi tak? Tak berapa nak tepat sini Sekejap Okey, garisan ni kita habiskan. Sekejap. Sekejap saya buang sekejap garisan. Ni saya ingat sikit. Okey. Okey, kita lengkapkan bahagian ni satu dan bahagian ini. Okey, so apa yang kita dapat sekarang? Simpan. Okey, apa yang kita dapat sekarang adalah bahagian yang ini. Nampak ni? Yang bentuk ni yang bahagian condong di sini. Nampak tak pada awak? Pada paparan awak nampak macam tu tak?
Ni kalau saya highlightkan dia sebagai let's say this color lah. Yang lain boleh dapat tak? Boleh cikgu. Boleh faham So kita dah dapat bahagian ini. Nampak ni? Nampak Ni bahagian ni. Saya dah dapat dah ni. Cumanya nak siapkan yang bahagian, surface bahagian yang landai yang paling bawah sekali tu je. Nampak? So di sini kita letakkanlah ni Ni this portion. Okay, dia merujuk pada bahagian ni semualah keseluruhannya. Okay, itu adalah cara kita nak tackle soalan. Okay, ada siapa yang dah siap soalan 9? Ada lagi tak garisan kita yang kita tertinggal tak buat ke apa ke? Untuk part-part menyentuh pada dia punya permukaan. Garisan objek kita belum siap kita belum habis. Okey, ada soalan tak? Hello kelas. Okey, awak ada soalan? Saya tak ada. Tak ada cikgu. Semua boleh ke? Boleh? Perempuan je saya dengar. Lelaki saya tak dengar pun. Boleh So ini langkah akhir awak adalah awak perlu highlightkan ni sebagai garisan objek je lah. Okay, hitamkan dia. Jangan tinggal kosong pula, you kena hitamkan semua sekali. Okay, we highlight this as our final answer here. So barulah nampak dia punya bongkah tu dalam 3D. Okay So ni adalah oblique. So awak sekarang dah masuk fasa cavalier dan juga cabinet. Okay, rasa-rasa tak ada masalah lah macam mana nak tackle bahagian yang melibatkan kabinet, sebab kabinet dia hanya melibatkan bahagian paksi surut sahaja. Bahagian ataupun ukuran untuk bahagian-bahagian lain seperti pandangan hadapan, ketinggian dia, kelebaran, dia tak terlibat. Ukuran akan remain the same. Jangan pula duk pergi squeeze ke semua sekali. Sat lagi dia jadi short semua. Semua separuh. Tak boleh lah macam tu. Markah pun hilang. Okey, kita dah siap kita punya oblique bagi soalan 9. Ada soalan setakat tu? Dah terlajak.